بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan lagi pinjaman umur, kesihatan tubuh badan dan juga nikmat yang wajib kita syukuri. Hari ini kita akan meneruskan perbahasan dalam kitab 100 Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Kita telah pun memperbahaskan berkenaan dengan bacaan solat fardu subuh, solat fardu zuhur, solat fardu asar dan juga solat fardu maghrib. Hari ini saya ingin melengkapkan sisi bacaan solat fardu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari ini kita akan berkongsi dan melihat apakah bacaan solat fardu isyak yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Wat-Tin wa Zaitun ketika solat isyak dalam perjalanan. Daripada Al-Barra bin Azib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fa qara'a fil isya fi ihda rak'ataini bit-tin wa zaitun. Riwayat ini menyebutkan dalam satu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Wat-Tin wa Zaitun dalam salah satu antara kedua rakaatnya. Hadis Bukhari 767 dan Muslim 464. Okey, yang pertama kita lihat Nabi baca surah Wat-Tin wa Zaitun. Okey, seterusnya melalui redaksi Al-Bukhari pada bab bacaan ketika isyak, hadis nombor 769. Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u Wat-Tin wa Zaitun fil 'isya wa ma sami'tu ahadan ahsanu sawtan minhu aw qira'ah. Maksudnya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Wat-Tin wa Zaitun ketika solat isyak, dan belum pernah ku dengar suara yang lebih indah daripada suara atau bacaan baginda Nabi. Disebutkan sini Nabi baca surah Wat-Tin wa Zaitun, dan sebagaimana kita maklum Nabi adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan suara Nabi, kan? Suara Nabi merupakan suara yang sungguh indah untuk didengar, dan inilah yang disebutkan dalam hadis ini. Menurut Ibn Hajar dalam Fathul Bari, baginda membaca surah-surah pendek apabila baginda sedang dalam perjalanan, yakni musafir. Ini kerana perjalanan menuntut baginda supaya meringankan bacaan. Sedangkan menurut hadis Abu Hurairah, semasa Nabi sedang bermukim, baginda membaca surah Mufassal yang sederhana panjangnya, iaitu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu ringkas. Baik, kita teruskan lagi. Dari Sumarah bin Jundab, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, amma ana fa inni usalli bihim salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akhrimu anha usalli salat al-isya fa arkudu fil ulayain wa akhifu fil ukhrayain. Maksudnya saya mengimamkan mereka sebagaimana solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak mengurangkan sedikit pun. Saya solat isyak dengan memanjangkan bacaan pada dua rakaat yang pertama dan meringankan bacaan pada dua rakaat terakhir. Hadis riwayat Bukhari 755 dan Muslim 453. Baik. Yang ini bacaan sahabat, ya. Sahabat baca mengikut bacaan Nabi yang mana tidak dikurang dan tidak dilebihkan. Diikut betul cara Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, yang terakhir saya bawakan satu lagi riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkritik solat isyak Muaz yang ketika itu dia menjadi imam. Satu riwayat Nabi tegur Muaz. Macam mana riwayat dia? Kita tengok. Falaula sallaita bi sabbihisma rabbikal a'la wa wasyamsi wa duhaha wa wal-laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'akal kabir wadha'if wadhul hajah. Disebutkan maksudnya, mengapa engkau tidak membaca sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha dan walaili idza yaghsha ketika solat? Ini kerana yang solat di belakangmu adalah orang-orang yang sudah tua, orang lemah dan yang mempunyai keperluan yang mendesak. Hadis riwayat Bukhari nombor 705 dan Muslim 465. Yang mana Nabi tegur Muaz kerana Muaz membaca surah yang agak panjang. Dan Nabi kata, kenapa tak dibaca dengan surah yang sederhana, yang tidak
terlalu panjang dan memberatkan jemaah. Ini khasnya kalau kita jadi imam ya tuan-tuan, dirahmati Allah sekalian. Kalau kita menjadi imam, ringankanlah bacaan solat kita yang saya sebutkan sebelum ni, kerana bersama kita sebagai makmum itu terdapat golongan-golongan yang warga emas, contohnya kan, wanita ataupun kanak-kanak yang ingin berjemaah, lalu kita ringankan, moga-moga dapat memudahkan urusan mereka semua, kan. Dan kita bantu, saling bantu membantu kan, mereka pun nak berjemaah, maka kita tidaklah meletakkan ataupun membaca surah yang terlalu panjang hingga membebankan. Baik. Terdapat begitu banyak riwayat daripada pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in mengenai bacaan solat isyak. Kebanyakannya dapat dilihat dalam kitab-kitab musannaf seperti Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan juga Musannaf Abdul Razzaq, wallahu a'lam. Pada kitab ni disebutkan banyak lagi terdapat riwayat-riwayat yang menyebutkan bacaan solat isyak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saya sebutkan beberapa potongan hadis ataupun riwayat tadi, kita boleh amalkan. Contohnya kita boleh bawa surah Wat-Tin waz-Zaitun kan, agak meringankan bagi kita dan memudahkan bagi kita yang solat berjemaah. Moga-moga dengan bacaan tersebut, selain daripada kita memudahkan jemaah dan meringankan bacaan kita, kita juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikianlah bacaan solat fardu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada subuh sampailah pada isyak. Diharapkan perkongsian ini dapat memberi manfaat buat diri kita bersama, yang boleh kita baca mengikut hafazan kita dan kemampuan kita, kita boleh amalkan, kerana dia merupakan sunnah yang kadang-kadang telah dilupakan. Benarlah yang disebut dalam kitab 100 sunnah Rasulullah SAW yang dilupakan ini, kerana terdapat banyak lagi sunnah-sunnah yang kita boleh amalkan, yang mana tidak disebut ataupun tidak diamalkan pada masa kini, kita boleh buat. Kan, semoga kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita dan keluarga kita khasnya. Moga-moga kita akan diberkati dan akan terpilih menjadi golongan-golongan yang diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Inilah harapan kita bersama, dan inilah juga bantuan talian hayat kita apabila kita berada di pada mahsyar khasnya, kerana tidak ada bantuan lain lagi kan, melainkan bantuan-bantuan yang diberikan. Kalau kat dunia ni kita boleh minta bantuan kalau kita susah kan, tapi di akhirat nanti semuanya nafsi-nafsi, maka Nabi SAW lah menjadi talian hayat kita untuk mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi SAW. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perbahasan kitab 100 sunnah Rasulullah SAW yang dilupakan ini untuk pertemuan yang akan datang. Cukup sekadar itu daripada saya pada hari ini, dan semoga kita dapat mengamalkan apa yang kita dengar. Yang baik terletak pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah terzahirkan atas diri saya, hakikatnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa minta maaf segala salah silap, kasar bahasa dan sebagainya, harap diperbetulkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.